Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UMS Merdeka Cemerlang, UMS The Brand of Borneo. Pertama sekali, mewakili Jabatan Hal-Ehwal Pelajar, khususnya bahagian kaunseling dan bimbingan, saya ingin ucapkan tahniah kepada saudara dan saudari di atas kejayaan terpilih melanjutkan pengajian di Asasi Universiti Malaysia Sabah, walau dalam pelbagai bidang sekalipun. Selamat datang. Dan kepada mereka yang mengikuti secara dalam talian juga, tahniah kepada anda semua. Semoga hidup anda sepanjang berada di Asasi Sains ini sentiasa tenang, ceria dan gembira, insya-Allah. Okay? Jadi slot ini adalah sesi bersama kaunselor. Jadi sesi ini amat penting untuk saudara dan saudari agar saudara dan saudari boleh memahami dan dapat mengetahui apakah perkara-perkara penting, khususnya dalam hal-hal berkaitan tentang kesihatan mental, kesejahteraan diri, dan sudah tentunya apa platform yang wujud untuk saudara dan saudari gunakan sekiranya anda menghadapi isu-isu yang berkaitan tentang inilah, kesihatan mental atau apapun berkaitan tentang pilihan hidup, persoalan-persoalan berkenaan tentang pilihan yang anda ingin lakukan dalam apa jua perkara. Okay? Jadi sesi ini mungkin satu sesi yang singkat, cuma harapnya saudara dan saudari dapat meletakkannya jauh di dalam sudut hati agar kita tidak mahu saudara dan saudari ini terjerumus ataupun tinggal dalam dunia yang kita harapkan tidaklah sampai ke tahap itu, khususnya berkaitan tentang mental dan juga kesejahteraan diri lah. Okay? Jadi kenapa perkara ini penting? Kenapa saudara dan saudari perlu ada sesi-sesi seperti ini? Pertamanya sudah tentu kita ingin memastikan saudara dan saudari faham apabila berada di universiti cabar raja berbeza. Anda tidak lagi berada di sekolah seperti dulu yang locengnya boleh berbunyi bila waktu masuk sekolah, loceng pula akan berbunyi bila tamat sekolah. Begitu jugalah dengan waktu rehat dan sebagainya, kan? Jadi berada di dalam universiti ini hidupnya sudah berbeza daripada hidup seperti anda di sekolah maupun di asrama. Kalau di asrama maupun di sekolah jadwalnya sudah ditentukan secara tetap. Ya, Asasi Sains juga, di Asasi juga saudara dan saudari sudah ada jadwal yang tetap. Cumanya perjalanan hidup itu lebih terbuka untuk saudara dan saudari tentukan kemana yang anda hendak pergi. Ya. Khususnya di waktu-waktu lapang, Sabtu Ahad dan sebagainya. Lepas itu saudara dan saudari juga ada diberikan ruang untuk mungkin bergiat aktif dalam apa jua aktiviti yang ada dalam universiti ini, sama ada di College Kediaman maupun di pusat Asasi UMS. Jadi semua perkara ini sudah tentu akan membuka ruang-ruang untuk saudara dan saudari mengenali satu sama yang lain, menyertai apa jua aktiviti-aktiviti yang ada. Jadi sudah tentu ada stres, kan? Menyiapkan assignment, tugasan, aktiviti lagi, menguruskan diri lagi, masa dan sebagainya. Jadi dengan adanya platform ini, sekiranya di satu tahap nanti, saudara dan saudari sudah tidak ada satu perasaan yang saudara dan saudari rasakan, ia satu perasaan yang mengganggu. Jadi ini adalah ruang untuk kita sama-sama melakukan refreshment. Okay? Kita mahu saudara dan saudari ingat, mungkin pernah dengar sebelum ni dalam mana-mana program di sekolah kah, ada ikut secara online, TikTok, AI, ChatGPT kah ditanya di mana-mana platform. But still saya rasa amat penting juga untuk kita sentiasa refresh pengetahuan kita dan kita sentiasa peka dengan apa yang berlaku dengan diri sendiri. Okay? So itu tujuan utamanya lah. Baik, kita mulakan dengan dua berita yang pada saya a bit membimbangkan. Okay? Pertama, kenapa perkara ini saya utarakan? Saya tahu sebagai seorang pelajar, perkara yang paling atau yang sering berlaku adalah kita rasa stres. Kan? Dalam apa jua perkara yang kita lakukan, kita akan stres. Cuma
Stres ini pada dasarnya satu benda yang baik. Basically, it's a good thing. Tidak masalah. As long as kita kendalikan dia, kita kawal dia, kita tahu macam mana mau handle. Then only it consider as stres yang baik. It makes us effective lah. Kita menyelesaikan masalah, kita melakukan kerja dan sebagainya. So itu the importance of having stress. Cuma stres ni akan mula menjadi masalah, akan mula mengganggu kita bila kita tidak manage dia dengan baik. Kita tidak uruskan stres dengan baik. Dibiarkan seminggu, dibiarkan 2 minggu, dibiarkan sampai berbulan-bulan. Jadi mulalah minda anda, hati anda diketuk dengan gangguan-gangguan psikologi yang lain. So stres ni adalah pintu membuka kepada masalah psikologi yang lain sekiranya kita tidak kendalikan dia dengan baik. Okay? Seterusnya, saya kongsikan statistik di Malaysia yang dikeluarkan oleh ialah kalau tengok di sini Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity 2023. So ada juga yang dikeluarkan the latest one, but still the numbers is still worrying lah, okay? Membimbangkan. Sebab apa? Kalau tengok peningkatan kes 2022 hingga 2023 itu, dia increase, dia meningkat. Maksud dia sama ada kita ada awareness. Alhamdulillah ada awareness dalam kalangan masyarakat untuk menggunakan platform-platform yang membantu dalam hal-hal kesihatan mental maupun kesejahteraan diri. So bila ada awareness, people will get diagnosed, akan jumpa dengan professional helper dan sebagainya. It's a good thing. Tapi bila kita pecahkan perkara ini, kita dapati seperti yang anda lihat di bawah tu, golongan muda lebih mudah menghadapi atau mengalami kemurungan. Kalau tengok range umur dia, saya perasan range umur yang paling tinggi itu adalah dalam range umur saudara dan saudari. Okay? Iaitu 16 hingga 19 tahun. Sebanyak 7.9%. So ini bukan satu perkara yang kita boleh ambil ringan. Be it secara ialah melibatkan masalah keluarga, hubungan, rakan sebaya maupun dengan diri sendirilah to adapt with the surroundings. Okay? So the second percentage of still dalam range umur yang saudara dan saudari akan lalui semasa ijazah sarjana muda nanti. Next year, insyaAllah. Okay? 20 to 29. Dan the rest ada umur-umur yang berbeza. Jadi, platform ini sangat penting untuk saudara dan saudari memahami dengan lebih lanjut apa simptom-simptomnya, bagaimana tips-tips mengendalikan dia. Walaupun tips yang saya kongsikan ini hanya secara asas, tapi saudara dan saudari boleh juga lah lakukannya secara konsisten dengan harapan ia boleh membantu di masa-masa yang akan datang atau di masa-masa yang anda perlukan. So worst come to worst, kalau saudara dan saudari rasakan sudah berada dalam tahap yang sukar untuk mengendalikan perkara tersebut, sama ada cari kawan keluarga atau seek for help dalam profession pembantu ni lah, counselor, psychiatry, clinical psychologist and so on. Okay? Jadi perkara paling penting yang kita perlu faham basic dalam gangguan kesihatan mental yang kerap bercambah menjadi isu-isu yang lebih teruk, personality punya disorder atau apa-apa psychological disorder yang lain yang mengganggu kehidupan harian saudara dan saudari. Okay, bermula dari 3 perkara inilah: depression, anxiety dan stress. Okay, usually kita ada satu tes yang dipanggil DAS 21, depression, anxiety, stress scale. Okay, so dia cuma satu questionnaire, satu soal selidik yang sangat ringkas, tapi kita gunakan dia sebagai proses saringan dan ia kerap digunakan dalam pusat rawatan warga. Saudara dan saudari mungkin akan berurusan kemudian dengan pusat rawatan warga Universiti Malaysia Sabah. Pelajar biasanya isi, so if there's ada markah-markah yang tinggi in certain part, contoh depression tinggi ataupun moderate kalau anxiety sama, stress sama,
saudara akan refer kepada counseling lah. Jangan takut, still tidak memberikan makna yang kamu ada something masalah mental ke apa, no, jangan risau. Cumanya kita mau tengok the reason behind it, kenapa, itu sejaklah. Kita tidak mau paksa kamu ada masalah, no, jangan risau. Okay, so same goes with counseling session. Bila kamu buat sesi doesn't mean yang kamu ada masalah besar, tidak. We just discussing things atau decisions atau opinion, begitu saja. Not necessarily you are struggling with some mental issue. Okay, jangan risau. Pertama, stres. Itu macam saya cakap di awal tadi kan, dia pada awalnya dia melibatkan emosi dan juga physical punya tension. Kalau emosi ini kita rasa sentiasa bimbang, ada something yang unfinished, dan kita rasa stres, geram kan. Kalau physical pula, kita cepat mengantuk lah, cepat penat lah, kita punya tengkuk sini rasa keras, bibir kering dan sebagainya kan. So itu perkara-perkara semua itu adalah tanda-tanda awal atau tanda-tanda yang kita sudah berada dalam fasa distressful, stress lah dalam kata lainnya. Jadi saudara dan saudari kena monitor, adakah stres itu berterusan dalam tempoh yang panjang atau setelah satu-satu masalah atau isu, assignment kah, tugasan kah selesai, then you feel macam lega begitu, then it's still considered as good stress. Okay, jadi jangan risau. Tapi kalau dia berpanjangan, then jangan buang masa, bertindak segera so that dia tidak berlarutan lebih teruk. Okay? Jadi ingat, yang pertama, stres itu, of course, it's a good thing, but dia akan jadi tidak baik bila kita tidak manage. So second thing is anxiety. Okay? So anxiety ini adalah satu perasaan, ya sometimes dia boleh mandiri lah, dia boleh terjadi sendiri. Dan most of the time, stress is the main reason anxiety ini boleh datang. Bila kita tidak manage stress tadi itu, hati kita sentiasa tidak tenang, sentiasa risau, sampaikan tidur kita terganggu, kita sentiasa ada ada orang dia berkeringat lah, jantung dia sentiasa berdegup laju, dada rasa berat. Ada sejak dalam perasaan dia yang tidak tenang, yang tidak selesai. Lepas tu, yalah kalau tengok di sini dia rasa sentiasa penat, ada tense lah. Tense ni maksudnya dia rasa macam something yang very, walaupun dia, apa ni punca dia ni, kenapa tiba-tiba begini ni, okay? Yang ini kita ada banyak juga handle this type of issue. So dia bukan satu perkara yang mudah lah, okay? Jadi kalau anda mengalami merasakan begini, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama macam lagu lah pula. Nanti lama-lama dia jadi macam teruk kan. Ada rasa begitu without knowing the trigger specifically. Tanpa kamu tahu apa puncanya, apa reason, kenapa saya tiba-tiba jadi begini. Then mungkin dia adalah symptom anxiety. Tidak confirm, still you need to be diagnosed. Tapi mungkin dia ada symptom anxiety, jadi jangan tunggu lama. Okay? Ketiga, depression. So depression ni adalah satu dunia yang kita tidak menjangka yang our brain boleh sampai ke tahap yang begitu. Mungkin mendengar orang berkongsi, berceramah ataupun ada taklimat begini ni, okay, it's just a depression. Tapi mendengar luahan orang yang mengalami depression ni, it's not something yang sangat mudah. Kita rasa kesian, of course, sebagai manusia biasa. Kita mendoakan supaya saudara dan saudari tidak terjerumus dalam sehingga tahap yang begini. Dia bukan satu perkara yang mudah. Bila saya mengendalikan case-case student yang ada simptom-simptom depresi ini, usually memang cerita dia dark, cerita-cerita yang sedih, lonely, painful dan sebagainya. Ada juga yang terpaksa kita rujuk kepada psikiatri. Macam saya cakap tadi, bila anda dirujuk ke psikiatri, ke clinical psychologist, ke any doktor pakar ataupun kepada counselor, tidak bermakna yang kamu sudah berada di tahap-tahap yang teruk. No, it's just kami ada peranan-peranan yang berbeza, ada tanggungjawab yang berbeza dan cara kita mengendalikan intervensi yang berbeza. Okay? So having the varieties of way of checking your mental health ni pun is a good thing jugalah.
So kamu dengar banyak opinion, kamu boleh fahami diri kamu, dan of course kamu boleh live peacefully by hearing those punya opinion. Okay? So, apa perkara yang anda boleh lakukan sepanjang berada di universiti ini? Ada 3 perkara saja yang saya ingin kongsikan yang saudara dan saudari boleh apply. So that sepanjang berada di universiti ini, ada masa duduk, buatlah penilaian, tengoklah kehidupan macam mana, and then what you can do after that. Okay? So 3 saja, 3 AEA, adaptation, evaluation, dan juga adjustment. Kalau dari segi adaptation, of course, dia melibatkan macam mana anda berasimilasi dengan perkara-perkara yang berlaku dalam kampus ini. Saudara dan saudari kena faham macam mana jadual kelas berfungsi, macam mana kolej kediaman berfungsi, di mana boleh mendapatkan bekalan-bekalan, and then how to make friends. Saya faham ada dalam kalangan anda yang mungkin ada some difficulties to socialize dengan kawan-kawan. But yalah, do it slowly, as long as dia mungkin ada juga yang tidak suka sangat socialize, just small groups apa semua. Tapi yalah, kawan-kawan ni in some ways dia membantu juga dalam keadaan-keadaan yang mendesak. Tapi kalau betul-betul anda susah dan mengalami kesukaran, come to us. Kita tengok mana kita sama-sama boleh bantu, dan kita boleh sama-sama buatlah apa yang saudara dan saudari boleh buat untuk berhadapan dengan perkara itu. Dan yang kedua, accommodation. Macam mana saudara dan saudari bila faham sudah yang saya katakan tadi, macam mana jadualnya, macam mana pengangkutan awam yang berfungsi di sini, macam mana mau beli peralatan, macam mana mau berkawan dan sebagainya, then you have to accommodate. Satu, sudah faham kuliah punya masa, then accommodate dia macam mana kamu membahagikan masa. Okay? And then kedua, pengangkutan awam, tahu pergerakan dia macam mana. Then anytime you wanted to go out, then you know jadualnya macam mana. So kamu tidak rasa terbeban. Ada kan nanti bas ni, ada gila lah ya. So, cara yang begitu. Okay? Ketiga, macam mana mau berkawan. Is it necessary to have a lot of friends kah? Atau you just prefer to have small numbers kah? Lebih kurang begitulah. Okay? Tapi ialah, kadang-kadang preference kita ni still kita kena sesuaikan juga dengan keadaan. Contoh, ada kawan-kawan senior-senior kamu degree tu, dia suka small groups, tapi assignment dia dalam kebanyakan masa memerlukan dia bergaul. Jadi ada certain assignment tugasan tu yang agak sukar untuk dia siapkan, saat dia rasa anxiety, dia rasa risau berada dalam kelompok yang sangat besar. Okay? Jadi kita tidak mau perkara itu berlaku dengan saudara dan saudari. Just be prepared for any kind of way of learn things dalam universiti ini. Okay? Yang ketiga, cognitive development. So ia juga membantu kita untuk anda berkembang dari segi kognitif. Jadi mental pun rasa happy sebab kamu macam boleh beradaptasi dengan keadaan. Okay? Still saya tahu senanglah cakap encik kan. Saya faham. Tapi benda tu selagi mana kita tidak cuba, tidak belajar, kita akan mengalami kesukaran dan tidak orang boleh bantu unless diri anda sendiri. Okay? So yang kedua, do some evaluation. Bila sudah buat adaptation tadi, evaluate kehidupan harian, evaluate social life kamu, evaluate macam mana cara kamu mengendalikan keperluan harian, cuci baju, makan minum, cari barang-barang, stok-stok, pengurusan uang dan sebagainya. So evaluation ni menilai, pertama, wants. Apa yang kamu mau sepanjang kamu berada di universiti ini? Okay, bila kamu sudah tahu mau, janganlah kita tidak expect lah bulan dan bintang, as long as you can manage everything as moderately lah. Okay? Bila kamu tahu apa yang kamu mau, then do comes the second one. Do ni bukan apa kamu mau buat, no. Apa yang kamu buat sekarang ini boleh membantu mencapai yang nombor 1 atau tidak? Contoh mau urus kewangan, tapi kamu mau pergi tengok wayang hari-hari, mau makan di tempat-tempat mahal, so of course lah duit pun cepat habis, kan? So make sure your behavior dia membantu mencapai apa yang kamu mau. Yang ketiga, evaluate. Setelah wants and do tadi dibuat, kamu evaluate. Kamu selesakan dengan cara itu atau tidak? Kalau selesa, okay, teruskan dia banyakkan lagi aktiviti-aktiviti lain dan sebagainya. Tapi kalau tidak, then
you have to plan. You have to plan apa saya mau buat lagi. So, the circle will look begitulah. Okay, evaluate. Janganlah buat dia formal kan, saya duduk. Saya menilai dan sebagainya. No, itu sebagai buat dia dalam unconscious punya mind, dalam baring-baring pun boleh, tulis ke any method yang kamu prefer. Okay, yang ketiga, do the adjustment. Bila sudah faham, boleh adapt. Bila sudah adapt, buat penilaian. Okay, am I in a good condition? Am I in a good state of mental state dan sebagainya? Barulah kamu adjust anything yang perlu adjust. Bukan semua benda. Satu, balancing needs. Bila kita mau adjust something, kita tidak perlu mau overhaul semuanya. Ubah semuanya, ubah diri saya, ubah no. Bila kamu ubah semuanya, orang lain pun rasa lain. So, ada lagi isu lain akan datang. So, kamu pun rasa burden. Apa nih? Cik Jumarat cakap begini sembarangan. No. Balance maksudnya, bila kamu membuat sesuatu, jangan buang yang lain. Okay? Tapi bila kita proses something nih, we must go. Kita mesti lalui dia. Bukan kita elak dia. Dan kita dulu budak-budak kan, bila kita marah, kita nangis je lah. Mau buat apa? Tapi kenapa bila kita dewasa, bila ada satu masalah, saya tidak maulah, saya ada masalah dengan tempat tu, dengan orang tu, kita lari. So the more we run, the more it will come to us lah kan. Dia akan, kita punya brain tidak ada memori untuk ingat, bila jadi begini, apa yang saya buat dulu? Tidak. Jadi untuk mencipta satu benda yang baru tu, dia akan bagi stres yang banyak lagi untuk kamu. Okay? Kedua, regular adjustment. Whenever necessary, dalam tempoh 1 tahun kamu belajar, even lain dalam university life, kalau kamu ada ni, kamu do some regular adjustment. Okay, ada perlu adjust. Tidak. Perlu dengar opinion counselor, ketua program, mentor, mentee, kawan dan sebagainya, tanya orang. No problem. Okay, so itulah normal human being should act. Dan ketiga, abnormal adjustment ni macam saya cakap tadi, whenever people, your surroundings rasa kamu susah sudah mau didekati, kamu start macam pikir kamu punya matlamat saja without balancing other people punya peranan dalam hidup kamu. Okay? So, tambahan lain selain daripada 3 itu. Apa lagi yang anda boleh buat? 1, understand your environment. So, environment ni sekarang kamu dalam tempoh asasi. Ada kuliah hari-hari, balik asrama, kena uruskan, makan minum, mandi, tidur, kena timing, kena urus. Tunggu bas pun kena urus. So, bila faham semua ni, baru kamu tengok satu-satu. Kamu ni orangnya macam mana? Surrounding memerlukan kamu jadi macam mana? Tidak semestinya kamu kalah dengan surrounding. Doesn't necessarily your own opinion to should dominate the surrounding pula. So, make it balance. Okay? So, cara balance tu adalah kamu tidak rasa terlampau berlebih-lebih dalam hidup sendiri dan juga tidak melampau-lampau dalam kehidupan your surrounding. Okay? So, macam saya cakap tadi, apa-apa sekiranya ada simptom yang kamu rasakan sedikit berbeza daripada kehidupan seharian kamu, jangan tunggu. Don't wait. Cari kawan kah, cari mentor kah, your ketua program kah, family kah, ialah yang kalau yang beragama tu of course kita kembali kepada Tuhan. Selalu, bukannya kembali maksudnya sebelum kita tersesat, tidaklah. Maksudnya always lah kita sentiasa berpaut hati kita tu dengan Tuhan, dengan Allah, solat, zikir, sentiasa baca Quran dan sebagainya. Cuma yang ini asbab yang lain ni kita berikhtiar jugalah untuk tengok mana yang boleh membantu. Okay? So ini relaxation. Breathing relaxation technique. Ada banyak kaedah, boleh tengok di YouTube. So, tengoklah mana-mana yang saudara dan saudari selesa. Kalau di sini, sebab anda semua berkuliah kan, jadi duduk. Jadi bila duduk, sit on a chair, habis tu scrunch up your face, kasih begitu itulah kan. Tense your arm, kasih relax dia, letak lagi di paha. Lepas tu tense up your shoulder, kasih pusing-pusing begini, juga chest. And then kasih relax dia. Lepas tu tense up your legs, angkat kaki, turun, kasih goyang-goyang sikit. Cuma jangan terlampau apa yang kita panggil ni
goyang-goyang kaki itu kan, sampai yang satu kuliah tuh bergegar-gegar sudah gara-gara kita goyang kaki, tidaklah sampai begitu pula. Okay, and then breathe in relaxation. Breathe in, tarik nafas dari hidung, make sure perut ke depan, tahan sekejap, baru hembus. Okay, kalau tengok di sana, 1-2 saat dia inhale, 4 saat dia exhale. Okay, so dengan itu hopefully semua oksigen boleh sampai ke otak kita, blood circulation pula akan sampai dengan baik lah di seluruh badan kita, insyaAllah. Dan seterusnya adalah apa aktiviti-aktiviti tambahan yang kamu boleh buat. So salah satunya mindfulness. Since mindfulness ni ada kita dapat positive feedback daripada kebanyakan individu-individu yang berhadapan dengan isu-isu begini, mental issue dan sebagainya. So mindfulness ni boleh juga saudara dan saudari pertimbangkan bila-bila masal. Ada yang buat yoga, buat meditasi, breathing tadi, so balance life, stress reduction, maksudnya kamu ada priority in life, mana dulu, ini nanti, okay, ini selesai, masuk ini, so dia ada line begitu. Awareness kamu tahu keadaan diri kamu, perubahan diri kamu, good or bad, okay? Dan banyak perkara lah, okay? So benda-benda tu semua boleh membantu kamu. Maksudnya ni ada hobi bahkan. Kamu jalan-jalan di UMS ni universiti yang sangat cantik. So make sure kamu menghayati keindahan dia. Pergilah pantai kita tu, atau hiking ke dalam UMS benar tempat hiking. Cuma hati-hati je lah, jaga diri. Okay? So benda-benda ni semua diharapkan boleh memberi persekitaran pembelajaran yang sangat kondusif untuk anda semua. At the same time kita sediakan juga platform untuk anda hadir sekiranya memerlukan. Okay? Jadi seperti yang dalam slide yang anda lihat ini, self-care is how you take your power back. Kalaupun kamu jumpa berjuta kaunselor yang hebat-hebat, psikiatri hebat-hebat, doktor yang hebat-hebat, semua itu akan tidak dapat dicapai kalau anda sendiri tidak tidak mahu membantu diri sendiri. Okay? Jadi orang boleh ubah. Kaunselor ni kita sama-sama, kita bincang dan sebagainya. Tapi kalau kamu tidak buat, kamu tidak mau berubah, kamu tidak mau bermulakan langkah, no one else will able to help you lah. Okay? Okay, so keseluruhannya daripada sesi saya itu sahaja. Saya harap apa-apa yang saya kongsi walaupun secara asas, dan saudara dan saudari juga ada banyak lagi platform yang lain untuk mengetahui lebih banyak berkenaan tentang stres, depression, anxiety ni. But still dengan ada sesi ini, saudara dan saudari faham yang bahagian kaunseling ini wujud. Kita ada di sini, kita menyediakan perkhidmatan percuma, dan kita ada sediakan QR code di sana. Kalau dan saudara dan saudari memerlukan temu janji isi sejak borang, tidak masalah. Ataupun kamu mau berbincang regardless lah apa perkara sekalipun, datanglah ke bangunan Anjong Siswa. Di sana ada bahagian kaunseling dan bimbingan sebelah surau. Bangunan Anjong Siswa ni di sebelah Dewan Chancellor. Okay? Jadi saudara dan saudari ada ke lapangan, datanglah makan-makan di sini. Mungkin mau join activity later on atau mau jumpa counselor. So open for any discussion dengan anda semua lah. Okay? Jadi tahniah sekali lagi kepada saudara dan saudari di atas kejayaan menyambung pengajian di sini di asasi UMS. Semoga pengalaman dan pembelajaran saudara dan saudari itu sentiasa dipenuhi dengan kisah-kisah indah. Of course ada juga sedihnya, ada juga stresnya, normal lah sebagai seorang manusia. Tapi jangan pernah beranggapan yang setiap perkara yang kamu lalui itu tidak penghujungnya. Okay? So everything has akan berakhir juga pada akhirnya. Okay? Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih sekali lagi dan tahniah. Semoga anda semua terus sukses. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih.